Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat sama-sama lagi bersiaran dalam perkongsian ilmu kita, ya. Dan pada hari ini insya-Allah saya akan membawakan satu tajuk yang berkaitan dengan imbuhan, yang mana tajuk kita adalah imbuhan untuk huruf imbuhan I, ya. I, imbuhan I yang ditulis sama ada ya ataupun hamzah ya. Jadi dalam penulisan Jawi kita pada hari ini, ya, seperti mana yang saya selalu katakan, kita hanya akan menilai pada ejaan Jawi yang tepat sahaja, ya. Dia bukannya ejaan Jawi yang dibaca sekadar bunyi, ya, tetapi dia menuntut kepada kita ejaannya adalah ejaan yang tepat. Itu barulah, ya, menepati Jawi baharu kita pada hari ini. Oleh yang demikian, pada hari ini, ya, pada hari ini saya bersedia untuk berkongsi macam mana cara menulis imbuhan I. Pada siri yang lepas saya dah pun kongsikan macam mana imbuhan an ditulis, ya. Cuma satu saja yang saya nak ingatkan semula, ya. Dalam imbuhan-imbuhan akhiran seperti ini yang melibatkan huruf hamzah, hamzah akan ditulis dengan hamzah 3/4 ataupun hamzah 3 suku, ya. Hanya hamzah 3/4 dan hamzah 3 ataupun hamzah 3 suku yang yang dikatakan ataupun yang ditulis dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Baik. Jadi saya nak beritahu kepada anda semua, imbuhan I ini dia boleh ditulis dengan ya dan juga hamzah ya. Ya, yang mana penulisan-penulisan yang berimbuhan ini telah pun saya siapkan di hadapan ni, di papan putih ni, ya. Jadi kita tengok satu-satu. Saya nak huraikan, saya nak terangkan secara mudah dan ringkasnya, ya. Kalau kita lihat dalam buku teks, ya, ataupun dalam buku rujukan kita yang kita guna pakai, dia tidak ada menerangkan seperti ini, ya. Saya menerangkan seperti ini supaya mudah, ya, nampak perbandingannya, supaya penulisan kita lagi mudah, ya, lagi senang, ya. Baik. Imbuhan I ini dia terbahagi kepada 1, 2. Ini cara penulisan saya lah, ya. Dulu waktu yang sebelum ni saya letakkan 3, tetapi sekarang saya letakkan 2 saja sebab kita berpandukan kepada buku teks yang sedia ada. Okey, baik. Ya, hamzah ya. Kalau yang ya sahaja ni, dia kita masih rujuk lagi pada Rumi, ya. Sebab apa? Sebab saya beritahu kepada anda, orang ramai murid-murid dia hebat dalam penulisan Rumi, tetapi dia ada kekeliruan dalam penulisan Jawi. Jadi sekarang ini saya masih lagi berpandukan penulisan cara kaedah Rumi kepada Jawi. Oleh yang demikian, saya katakan di sini, pada semua ejaan pada suku kata, ya, dalam tulisan Rumi, suku kata yang akhir itu suku kata tertutup. Suku kata tertutup adalah suku kata yang diakhiri dengan huruf-huruf konsonan, ya. Apa-apa huruf konsonan, asal suku kata itu di akhir tertutup, akhir huruf konsonan, namanya ialah tertutup. Jadi suku kata akhirannya tertutup, dia imbuhan I-nya ialah huruf ya sahaja. Ya, huruf ya sahaja. Semua imbuhan, semua suku kata yang tertutup, imbuhannya I sahaja. Apa yang dikatakan tertutup? Contohnya, ya, contohnya menyantuni, lagi memenuhi, mendekati, menghampiri.
menyirami. Tu contohlah ya. Saya bagi 5 contoh dan banyak lagi sebenarnya. Tapi kita nak macam mana cara kita nak mengeja. Ni ya. Macam mana cara kita nak mengeja dengan ejaan yang yang tepat. Baik, kita ambil satu contoh lah. Contohnya ialah siram. Ya, siram ataupun menyirami. Kita ambil perkataan menyirami. Menyirami. Okey, menyirami. Kata dasarnya ialah siram. Jadi kita kena jauhikan kata dasarnya dulu. Ya, saya dalam perkongsian jawi dengan saya, selalu saya katakan apa-apa keadaan mesti mulakan dengan ambil kata dasarnya, sebab imbuhan ini sifatnya mendatang. Oleh yang demikian, kita ambil dulu perkataannya ialah siram ya. Siram. Ni. Perkataannya ialah siram. Yang sini menyirami ya. Dia asal kata ialah siram. Jadi di sini ada tak yang dikatakan KWK ni? Ni. Ada tak yang dikatakan KWK kalau siram? Ada di sini kan KWK. Jadi kita kena matikan dulu. Ya, kita budak baru belajar. Jadi kita kena buat 1, 2, 3. Siram. Macam mana eja siram? Sin, ya, ra, mim. Alifnya sudah tidak ada lagi. Baik, sekarang ini kita buatlah siram. Sin, ya, ra, mim. Siram. Tetapi oleh kerana ada imbuhan me ni, dia telah merubah huruf R ini, huruf S ini dihazafkan jadi menyiram ya. Jadi menyiram, kita terus jauhikan ada imbuhan me di awal me. Ni, nya, ya, menyira, mim, ya. Menyirami. Ya, dia bukannya menyirami. Alifnya tak ada ya, jangan dibuat alif. Ya, dulu-dulu betul. Dulu-dulu orang eja menyirami, dia eja macam ini. Ya. Ini dulu-dulu ini dulu-dulu. Ini salah ya, yang ini betul. Ya, dulu-dulu itu zaman kutuan. Zaman kutuan tu. Sekarang ni eja menyirami, mimnya ya, ra, mim ya. Alifnya tidak ada. Kenapa? Sebab pada kata dasarnya ada perkataan yang dikatakan suku kata KWK. Okey, jelas? Saya bagi satu contoh lah. Satu contoh je lah cukup ya. Nanti banyak lagi lah contoh ya. Contohnya eja didekati, ya, dipenuhi dan sebagainya lah. Okey, sekarang kita tengok yang kedua. Macam mana hamzah ya ini pada imbuhan I, yang hamzah ya ini boleh ditulis. Baik, untuk yang ini saya beri pecahan kepada dua. Kepada dua. Ini untuk memudahkan kita. Cuba kita tengok sama-sama di papan putih ni. Saya dah siapkan. Suku kata yang akhir dalam tulisan Rumi, pada suku kata yang akhir, dia diakhiri dengan huruf U. U untuk waw sama dengan kita tambahkan saja hamzah ya. Maknanya ditulis dengan hamzah ya. Dan yang kedua, ini hamzah ya sebab dia diakhiri huruf darlong. Huruf darlong ni ada 5. Da, ra, lam, waw, nga. Ya, semua huruf darlong yang ada imbuhan I di hujungnya, maka ditulis dengan hamzah ya. Dan luar darlong. Dan luar darlong ni yang selain daripada huruf-huruf yang 12 itu ya. Yang selain daripada huruf-huruf yang 12 yang ada double A, yang kena gugurkan huruf A ya. Ni saya buat pecahan beginilah. Saya akan bagi contoh untuk kita lebih jelas dan faham ya. Ya. Nanti di bawah sini ada lagi pecahannya 1 dan 2. Kita selesaikan yang atas ni dulu. Kita tengok macam mana dan apa dia contoh-contohnya. Okey. Kita tengok satu contoh lah ya. Yang dikatakan akhirannya huruf U. Suku kata akhirannya huruf U bahasa Melayu. Baik, yang diakhiri huruf U bahasa Melayu. Contohnya apa? Siapa tahu? Contohnya rindu, ya, merindui. Aku mengakui. Sekutu, menyengutui. Ketahui, ya. Cemburui. Jadi banyaklah ya, banyak. Kita ambil satu lah. Saya ambil satu contoh. Contohnya aku. Aku.
KU. Ni tengok, kata dasarnya ialah huruf U dan dia menerima imbuhan I di sini. Maka apa yang perlu kita buat? So kata akhirannya huruf U, maka ditambahkan dengan hamzah, hamzah ya. Jadi eja aku, alif, K, kaf, U, waw, aku. Begitu, aku. I-nya hendaklah ditulis dengan huruf I-nya ini ditulis dengan hamzah, hamzah ya. Kenapa? Sebab kata dasarnya ini diakhiri dengan huruf U. Jadi kalau huruf U, dia hendaklah ditulis dengan hamzah, hamzah ya. Dan harus diingat, hamzah itu mestilah ditulis dengan hamzah 3/4. Ni hamzahnya hendaklah hamzah 3/4. Kalau kita tak letakkan hamzah 3/4, saya kata ia tetap bunyi. Tetapi dalam perkaedahan tulisan Jawi, dia tidak tepat. Ya, saya lebih suka ejaan yang tepat. Ya, saya ulang balik semula. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, kedudukan hamzah ialah 3/4. Okey. Contoh lagi apa? Mencemburui, mengetahui. Mengetahui. Saya terus je lah menjawikan. Mengetahui. Okey. Ni. Hamzahnya hendaklah ditulis dengan 3/4. Ni hamzah 3/4. Makna 3/4 ni, kalau ini garisan, nampak? Dia ditulis macam mana? Ditulis dia agak di awang-awangan ya. Itu namanya hamzah 3/4. Okey, baik. Kita lihat yang kedua. Yang dikatakan sebab I ini hamzah ya, sebab dia huruf darlong ataupun luar darlong. Sebab dia darlong. Baik, perkataan darlong ni, huruf darlong ada 5. Huruf darlong ni kalau dia terima imbuhan I, maknanya dia hendaklah ditulis dengan hamzah, hamzah ya. Apakah contoh perkataan darlong yang ada imbuhan I? Contohnya apa? Tanya. Tanya pula. Maaf ya, bukan tanya. Tanda. Tanda. Menandai. Ya. Ataupun tanya. Tanya betul lah, tanya ya. Tanya boleh. Tanya. Huruf nya ada kan? Dar, ro, lam, waw, nga. Nya. Nga. Menanyai. Boleh ke nya? Nya termasuk darlong ke? Tak ada. Nya tak termasuk. Yang termasuk nga ya. Sebab saya kata tanya tak boleh. Ya. Menanyai. Jadi tak boleh ya. Menanya. Menanya. Tak boleh. Dia bukan huruf darlong ya. Darlong dia hanya lam, waw, dal, nga, ro. Nga ya. Baik. Dan contohnya ialah menandai ataupun menggilai. Menggilai. Jadi la itu termasuk dalam huruf-huruf darlong. Dia kena ada huruf alif kan. Jadi kita contohlah menandai ke menggilai. Menggilai pun boleh lah ya. Kita tengok. Menggilai. Menggilai. Menggilai apa ni? Menggilai bunga-bungaan. Ya. Suri rumah itu menggilai bunga-bungaan yang cantik-cantik. Ya. Menggilai. Jadi menggilai di eja mim, nga, ga, ya, lam, alif. Ni. Mim, nga, ga, ya. Menggila. Kemudian i-nya ni, i. Menggilai. Jadi hamzahnya ni hendaklah ditulis dengan hamzah 3/4. Kalau ini garisan, dia ditulis begini. Hamzahnya seolah-olah berada di awangan. Ya, itu namanya hamzah 3/4 atau hamzah 3 suku. Baik. Kita selesai yang hamzah ya, imbuhan I hamzah ya. Yang pertama, kedua sebab u atau waw, ataupun yang kedua sebab dia darlong ataupun luar darlong. Kita tengok pula yang seterusnya di bawah sini. Ni. Macam kenapa ditulis macam mana hamzah ya ditulis? Sebab apa? Sebab dia adalah CMJ. Apa dia CMJ tadi tu? CMJ itu yang saya kata 12 huruf tu lah. 12 huruf yang dikatakan huruf apa? Huruf cik men janggut ataupun huruf-huruf cik jam. Yang mana ada double A
A yang di hujung itu hendaklah digugurkan. Tetapi apabila dia menerima imbuhan akhiran, maka secara automatik wajib menerima, dia ada huruf hamzah, dia ada huruf alif, ya. Automatik. Contohnya apa? Contohnya baja, ba alif jim. Itu ba alif jim kan? Eja baja, dia bukan ba alif jim alif sebab dia ada double A, ba alif jim saja. Tetapi apabila adanya imbuhan ai di hujung, secara automatik dia mesti ada huruf alif. Dan huruf alif itu ai yang tadi ini, imbuhan ai tadi, dia mesti hamzah ya. Jadi macam mana cara nak menulisnya? Kita ambil contoh baja lah, ya. Perkataannya baja. Ni. Ya, CMJ alif hamzah ya. Contohnya baja. Okey, baja. Eja baja macam mana? Ba alif jim. Alifnya hendaklah digugurkan sebab apa? Sebab dia adalah huruf-huruf CMJ dan dia menerima imbuhan ai di akhir. Membajai ataupun bajai. Membajai. Jadi secara automatik dia akan ada alif hamzah ya. Ni. Ya, apa dia imbuhannya? Membajai. Mim, ba alif jim. Ya, jim alif hamzah ya, membajai. Dan hamzahnya juga wajib ditulis dengan hamzah 3/4. Tidak boleh tidak. Dia mesti 3/4 membajai. Apa lagi perkataan lain? Contoh selain daripada itu, kuasa, menguasai ataupun dikuasai. Kuasa dia asalnya ialah kuasa, dia eja Kuasa. Ya, kuasa. Ada double A, A-nya dimatikan jadi eja kuasa, kaf alif sin. Tapi bila dikuasai ada imbuhan di sini, di dengan I, maka ditulis di ku a sa, hamzahnya 3/4 huruf ya. Begitu. Okey? Mudah kan? Dan yang terakhir, kita lihat yang terakhir, yang kedua ni lah, ya. Hukum ka dan ga. Okey, hukum ka ga. Dalam 12 huruf ni tadi, yang dikatakan huruf cek min janggut atau cek jam ni tadi, syarat dia mesti ada double A, dia hendaklah digugurkan huruf alif. Tapi ada satu lagi tajuk sebenarnya yang dikatakan hukum kaga. Ya, hukum kaga ini perkataan sukata yang diakhiri sama ada ka ataupun ga, dia tak dituliskan dengan padanan huruf A untuk alif, dia hendaklah digugurkan. Jadi kita akan belajar lebih lanjut tentang kaga ini pada satu tajuk yang lain. Cuma saya nak bagi tahu dalam imbuhan ai, ya, imbuhan ai yang mana perkataan suku kata akhirnya diakhiri dengan ka atau ga, menerima imbuhan ai, dia hendaklah ditulis dengan alif hamzah ya. Ya, ditulis dengan hamzah ya, tapi ada tambahan alif di situ. Apa contohnya? Contohnya apa? Yang dikatakan hukum kaga ni. Perkataannya apa? Siapa boleh bagi tahu pada saya? Contohnya apa? Kalau ka ni, contohnya luka. Eja luka, lam waw kaf, luka. Dilukai. Tiba-tiba ada imbuhan ai di situ. Maka dilukai dia ada alif hamzah ya. Ataupun apa? Ataupun suka, disukai. Ataupun apa? Murka, dimurkai. Untuk ga pula contohnya apa? Ga apa yang? Curiga. Curiga. Jadi kalau curiga mencurigai. Ya, tergeliat lidah nak menyebut. Kita tengok contoh lah, ya, supaya nampak jelas, nyata dan terang, ya. Okey, kita tengok satu contoh, dua contoh lah. Ya, satu dua contoh. Kita tengok apa contoh perkataannya. Contohnya untuk hukum ka ialah luka. Luka. Ya, L-U-K-A, luka. Kalau ikutkan eja luka, dalam ruminya dia eja dalam jawinya lam waw kaf.
luka, begitu kan? Tetapi dia ada imbuhan B di sini dan juga I di sini. Apa yang perlu? Apa yang ada? Akan ada alif hamzah nun. Maka eja luka dilukai dal lam waw kaf. Ya, diluka adalah huruf alif di sini dan hamzah ya. Ingat, hamzahnya hendaklah ditulis dengan 3/4 juga ya. Hamzahnya mesti 3/4, tak boleh tidak. Ya, dilukai. Ataupun hukum ga, dia kata contohnya curiga. Curiga. C-U-R-I-G-A. Curiga. Dieja dalam jawinya cawaw royaga. Curiga. Adanya imbuhan an. Mencurigai. Ada i ya. Mencurigai. Ya. Mencurigai. Jadi secara automatik dia ada tambahan di sini alif hamzah ya. Alif hamzah ya. Jadi macam mana nak eja mencurigai? Kita pun eja beginilah. Mim, nun, cawaw, mencuriga. Mencurigai. Hamzahnya hendaklah ditulis dengan 3/4 juga ya. Wajib ditulis dengan 3/4. Jadi saya mengharapkan perkongsian ringkas ini mendatangkan manfaat kepada anda. Bolehlah jadikan panduan dalam penulisan jawi kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita, perkongsian kita ini perkongsian yang ada manfaat ya, dan kita doa sama-sama mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Dan sebelum saya tangguhkan ya, saya mohon maaf dan kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.